Islam yang tidak beriman. Sama juga kalau Islam yang dipusatkan daripada mak dan ayah, Islam lah, tapi tak ada pengajian apa-apa pun, senyap, tak belajar dak apa berkaitan dengan kepercayaan akidah, tak belajar tak apa, baligh dan akan jahil ilmu akidah. Maka kewajipan tu naik atas batang tekuk di sendiri, yang mana sepatutnya kewajipan tekan dalam bab akidah ni kewajipan atas ibu bapa. Sebab tu kewajipan pertama yang kita sehunya bila anak umur 7 tahun adalah suruh dan ajar semayang. Sehu kita gitu. Anak umur 7 tahun wajib adik ibu bapa suruh dan ajar semayang. Bukan hak tu yang pertama. Yang pertama ajar kena Allah, kena Rasul. Itu yang pertama. Tapi bersekalilah dengan suruh semayang, ajar semayang tu. Tapi nak ceritanya, kewajipan yang pertama kita mak ayah, ajar anak-anak kita ajar kena Tuhan. Kita dah ajar kena Tuhan, kita ajar kena hantu. Yang itu ada hantu situ, ada hantu sini. Kita ajar suruh kena hantu. Lepas tu tengok pula cerita-cerita hantu manjang. Dah cerita-cerita lah, cerita hantu je. Makna bila anak kita tu terima pelajaran, yang pertama ajar kena Tuhan, kena Rasul. Itu ilmu pertama yang wajib kita ajar. Makna anak kita balik dalam keadaan sempurna ke-6 rukun iman. Itu yang pertama, ajar akidah, ajar iman. Islam kita anak kita memang sudah Islam sebab warisi daripada kita mak ayah. Islam tetap dah. Iman tu iman kepercayaan. Islam warisi, iman tak boleh warisi. Dalam nasyid dah, nasyid Raihan. Iman tak boleh warisi. Iman kita kena ajar kepercayaan kepada perkara-perkara yang gaib. Itu iman. Kemah hak rukun iman yang pertama, rukun iman yang kedua, sampai rukun iman yang ke-6 tu. Hak beriman dengan qada dan qadar tu. Hak tu paling kita nak kena pahalusi. Sebab banyak terpesong dalam bab akidah ni di rukun iman yang ke-6. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila Jibril alaihi salam tanya Nabi, "Akhbirni anil iman ya Muhammad, cerita akan daku apa dia iman." Maka Nabi pun bersabda, jawab pertanyaan Jibril alaihi salam tadi, "Antu minabillah," bahawa engkau beriman dengan Allah, wa malaikatihi dan malaikat, wa kutubihi dan kitab, wa rusulihi dan rasul, wal yaumil akhir dan hari kemudian, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarihi. Apa tak beza? Antu mina billah, lepas tu wa malaikatihi. Nabi tak kata wa tu'mina bi malaikatihi. Atau dah kan? Tak payah ulang lah wa tu'mina tu. Wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina. Nabi ulang balik wa tu'mina. Sebagai hak pertama antu'mina billah. Nabi ulang balik wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Rukun yang ke-6. Kenapa Nabi ulang balik wa tu'mina? Ini dipanggil hadis qauli, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis fi'li. Hadis fi'li ni Nabi tak kata apa, Nabi buat. Sahabat menceritakan, aku tengok Nabi buat sekian-sekian. Dipanggil hadis Nabi juga, tapi perkataan lafaz hadis tu keluar daripada mulut sahabat menceritakan apa yang Nabi buat. Dipanggil hadis fi'li. Adapun hak ni dipanggil hadis qauli. Sebab apa? Nabi jawab apa yang ditanya oleh Jibril alaihissalam. Dipanggil hadis qauli. Mana lafaz hadis ni keluar daripada mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila lafaz hadis keluar dari mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, mustahil sama sekali berlaku sebarang kesilapan. Sebab jaminan daripada Allah, wa ma yantiqu anil hawa in illa wahyun yuha. Engkau tidak bertutur dengan nafsu engkau, tapi wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang keluar dari mulut Nabi tidak akan ada kesilapan. Tapi kenapa Nabi ulang wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi?
Kalau kita tengok dalam kitab Dalilul Falihin, syarah kepada kitab hadis Imam Nawawi Riyadhus Shalihin, dihurasi kenapa Nabi ulang waktu mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Sebab apa? Dia ada satu peringatan, satu tambih, satu penjagaan supaya ihtimam dengan apa? Kita kena amati, kita kena cermat, beriman dengan rukun yang keenam. Kerana di sinilah kata dalam kitab Dalil Falihin, di sinilah tempat gelincir pegangan mereka yang tak kemah dalam bab akidah. Hak rukun iman yang keenam. Yang mana tergelincir rukun yang keenam ni, ada yang sampai peringkat jadi kafir, ada yang berdosa. Hak mereka jadi kafir itulah, maka dia tidak dihukumkan sebagai orang yang beriman. Maka kalau puasa pun tidak sah, kalau semayang pun tidak sah, kalau pergi Mekah pun tidak sah. Kalau tahu kemudian dia wajib kena qada semua puasa, semayang, haji dia yang ditunaikan pada masa tidak sah tu, wajib tetap dia wajib, sebab syarat sah Islamnya ada di dia. Tapi syarat sah, syarat wajib Islam tu ada di dia. Tapi syarat sah Islam yang sebelum-benar ada ke tak? Tak ada. Tak sah semayang, tak sah puasa, tak sah pergi Mekah, kena buat semula. Tapi kalau pegangan tu terpesong, tak sampai tahap, tapi pegangan yang fasik lagi mau bertadek, pegangan yang dah sebesar, puasa dia sah, semayang dia sah, haji pun sah, tapi pahalanya tak ada. Itu kalau pegangan yang dah sebesar. Kalau pegangan kafir, itu memang kena qada lah. Contohnya berlaku secara tabi'i, secara semula jadi. Tabi'i, bahasa dia lah pisah yang memutuskan, bahasa dia lah api yang menghanguskan. Itu tabi'i, semula jadi. Kita cakap semula jadi. Kalau kita cakap kapung, kita panggil bahasa dia semula jadi. Ini pegangan. Kalau cakap adat tu kita lain. Oh, bahasa dia ada pisah tajam bau asok. Tu cakap adat. Pegang kita tetap ada. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Pisah makhluk bekas, putus tu Allah buat. Sana kata cakap bahasa dia ada. Sama-sama gitu dah pisah tajam, bau asok, putus lah. Tu cakap adat. Jangan ada hukum orang pula dengan cakap adat seumpama ni. Api kuat, campur dengan angin pula kuat. Bahasa dia habis kejap lah rumah tu. Bahasa dia lah gitu. Angin kuat, bahasa dia lah kuat sangat tu bokeh. Bahasa dia kata, sebab angin tu kuat, taufan. Dia bila angin tu kuat, taufan, bahasa dia terbokeh, cabut lah apa-apa pun. Itu pegangan ke? Kecakap adat. Tapi kalau berpegang, memang pisahlah yang memutuskan semula jadi, tak berkait dengan perbuatan Allah. Memang api yang menghanguskan semula jadi, tak berkait dengan perbuatan Allah. Angin menerbangkan apa-apa pun semula jadi, itu kafir ijma' ulama. Maka syarat sah Islamnya tidak ada. Syarat sah Islam yang sebelumnya tidak ada. Semayang tidak sah, semayang wajib ke tak? Anak orang Islam kan, hukum di Islam, maka wajiblah puasa, wajiblah semayang, wajiblah haji. Tapi Islam syarat sah, Islam yang sebelumnya ada ke tak? Tak ada, tak sah. Betul tak sah macam mana? Kena qada ni. Ni pegangan ni, bukan percakapan. Hak ni perkara gaib belaka ni. Pandangan mata kasar kita, memanglah pisahlah. Hak mai kita pengen jangan main pisah tajam luka, jangan main pisah tajam luka, jangan main api angung. Zahirnya memang pisah lah, zahirnya memang api lah. Lepas tu kita kena pacak akidah, rukun iman yang keenam. Semua yang berlaku tu Allah buat. Ni benda gaib, tak nampak di situ. Zahirnya makhluk lah, pisah api lah. Tapi pegangan kitanya, Allah yang memutuskan, Allah yang menghanguskan. Itu gaib. Kalau tak tanam dengan ilmu akidah, macam mana anak kita nak berpegang dengan benda yang gaib yang kita tak ajar dia? Atau ilmu yang pertama-tama ajar kena Tuhan. Kalau kita berpegang, putus tu bukan Allah yang buat, mana tak kena Allah mana? Sebab apa? Sebab kerja Allah, perbuatan Allah, tiba-tiba kita berpegang kerja makhluk, perbuatan makhluk. Mana apa tu? Tak kena Allah. Kita kena Allah ni bukan setakat pegang Allah ada.
Allah sedia, bukan. Allah kuasa pada segala-gala perkara. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tuhan kuasa atas setiap-tiap perkara. Semua perkara di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah buat. Atau akidah kita, rukun iman yang keenam, untuk memastikan syarat sah. Yang pertama, puasa kita ni cukup. Tadi bukan setakat ajar. Ini hukum puasa saja untuk mengesahkan puasa. Kena pastikan syarat sah yang pertama Islam tu, kita kena faham Islam apa di sini. Sama tak dengan Islam syarat wajib? Ada sama. Islam syarat sahnya Islam yang sebenar-benar, Islam yang beriman. Zahir dia akur dengan Allah, hati dia percaya beriman dengan segala-gala perkara itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya, tidak ada pun yang berlaku melainkan semuanya datang dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau contoh saya biasa buat dalam kelas-kelasnya, pada kitab Fatih Paridah kita pun ada, bergerak cicing di masa tangan bergerak pun Allah yang buat. Sebab apa? Semua Allah buat. Tak payah Allah dah cicing ada di jari kan, dah jari tu bergerak tak kan, cicing tak bergerak, cicing bergerak lah. Yelah, tangan tu Allah gerakkan. Lepas tu di masa yang sama cicing bergerak. Siapa yang gerakkan? Allah buat ke gerak? Ke tak payah Allah buat? Tak payah. Duduk situ dah, di sekali jalan je. Itu kapi ijma' ulama kalau berpegang seumpama tu. Sebab apa? Sebab ada perkara yang terlepas daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang berlaku Allah buat. Kecil-kecil pun Allah buat. Semua perkara Allah Rabbil Alamin. Ini akidah kita. Ini semua benda gaib belaka ni. Cicing duduk jari kita, tangan gerak, tangan diam, tangan kita diam, dia diam lah. Gerak cicing, Allah yang gerakkan. Diam cicing, Allah yang diamkan. Cicing lekat di jari tak gelosor turun ni, Allah yang kekalkan, bukan daging yang kekalkan. Kita apa di cicing sama sendak kan? Bersendak, jadi tak apa kan? Gelosor pun apa? Gelosor ni lain tau. Cabutlah, lucu. Terlucu. Mana apa? Tak terlucu. Cicing tu Allah yang buat. Bukan daging jari kita yang buat, bukan. Semuanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Akidah kita. Ini mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berpegang akidah tu akidah dok kapi, contohnya dia berpegang kita bekas sendiri dengan kekuatan yang Tuhan letak kita, atau akidah yang besar. Bisa memutuskan dengan tajam yang Tuhan bubuh di mata pisau. Tajam di mata pisau Tuhan yang buat. Tuhan yang jadikan tajam di mata pisau. Sampai masa Allah tak payah buat dah, betul-betul tu tajam tu buat dia. Sebab apa? Allah wakil dah pada tajam. Allah letakkan kepanasan di api, pada masa kepanasan itulah yang menghanguskan. Allah tak, bukan Allah dah menghanguskan, tapi jadi hangus tu kerana panas yang Tuhan beri api. Itu akidah yang besar. Allah letakkan mujarab di obat. Letak mujarab di obat. Bila di obat ada dia punya khasiat dia. Contohnya orang yang sibuk pemakanan sunnah tu kan. Di khurma ke habatus sauda ke minyak zaitun ke, kajian orang sekarang dia banyak dia punya apa ni, dia punya khasiat dia. Jadi khurma makhluk Allah, minyak zaitun makhluk Allah, habatus sauda makhluk Allah. Kemudian ada apa-apa vitamin ke apa di situ makhluk Allah. Semua makhluk Allah. Makhluk tak berkah. Lepas makan jadi sihat sikit, Allah yang buat sihat. Bukan vitamin, bukan apa yang Tuhan bubuh di pemakanan tu yang berkah. Itu akidah kita. Ini kadang-kadang cakap comedah dengan izin Allah, semenjak makan makanan bagian-bagian ni berasa sihat dengan izin Allah. Kenapa kita sandar kepada Allah? Tapi kadang-kadang cakap tu macam comel dengan izin Allah, tapi fahamannya salah. Kenapa dengan izin Allah? Allah mengizinkan mujarab yang Tuhan jadikan di pemakanan tu menyihatkan tubuh kita. Allah buat ke tak? Allah tak buat. Allah mengizinkan mujarab tu buat. Ini akidah yang besar. Amal ibadah walaupun sah tapi tidak ada pahala. Sebab kita percakapan kita sebut kata mengizinkan, kita tak buat.
Dia pandai-pandai lagi beki. Saya izin. Mana? Ada. Saya izin. Kita yang mengizin ni kita buat ke tak? Kita tak buat, dia yang buat. Anak kita nak pergi mana-mana, kita izinkan. Tapi kita pergi, kita tak pergi, anak yang pergi. Itu mana mengizinkan. Ni kalau mengizinkan cakapan kita. Adapun kalau kata dengan izin Allah, semenjak makan pun makan dia sihat. Kenapa? Allah mengizinkan, Allah membenarkan khasiat yang ada di obat pemakanan tu yang menyihatkan. Itu akidah yang dosa besar. Sebab apa? Sebab sehat bukan Allah buat. Sehat khasiat di pemakanan tu yang buat. Tapi khasiat tu mari mana? Mari daripada Allah yang bubuh. Jadi kerja Allahnya separuh jalan. Jelas kerja Allah hanya letak khasiat di pemakanan. Lepas tu siap kerja Allah. Lepas tu jadi sehat tu, mula pula main main peranan. Jadi khos ni abang apa? Khasi kerja. Kerja Allah separuh, kerja makhluk separuh. Kerja khasiat tu separuh. Ini tidak Rabbil Alamin ni. Kita dah alhamdulillah Rabbil Alamin. Allah yang mentadbir, yang mengatur segala-gala perkara. Semuanya datang daripada tadbir Allah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni cerita puasa masuk bab tauhid. Nah, syarat sah dia. Yang pertama, Islam yang beriman. Itu syarat sah yang pertama. Tak ada